Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aini binti Selamat selaku Guru Hal Ehwal Murid bagi Sekolah Kebangsaan Jeram Batu. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan satu taklimat berkaitan dengan pengurusan HEM. Jadi di dalam pengurusan HEM ini ya tuan-puan, ianya meliputi SPBT ataupun skim pinjaman buku teks, disiplin dan juga peraturan sekolah, bantuan-bantuan murid dan juga SOP. Jadi untuk SPBT ataupun skim pinjaman buku teks ini, untuk makluman ibu bapa, sepanjang proses ataupun sepanjang program transisi tahun 1 ini, murid-murid tidak menggunakan buku teks. Buku teks hanya akan diberikan ataupun diagihkan kepada murid selepas tamatnya program transisi. Jadi buat masa ini, bukan tahun 1 sahaja, tahun 2 hingga tahun 6 mereka masih belum menerima ataupun belum memulangkan buku teks. Jadi untuk pemulangan dan juga pengagihan buku teks pada murid-murid tahun 2 hingga tahun 6 ini, kita akan menunggu arahan daripada KPM. Begitu juga dengan murid-murid tahun 1, ibu bapa jangan risau, sepanjang program transisi ini, mereka tidak menggunakan buku teks, mereka menggunakan modul yang telah pun disediakan oleh bahagian penyelaras ataupun guru yang menyelaraskan program transisi. Okey, yang yang kedua iaitu berkaitan dengan disiplin dan juga peraturan sekolah. Jadi menyebut tentang peraturan sekolah ini, ibu bapa yang dihormati, pihak ataupun unit disiplin telah pun menyediakan satu buku kecil peraturan sekolah dan insya-Allah buku peraturan sekolah ini akan diberikan kepada murid-murid dan ia pun kalau ikutkan dah termasuk pembayaran dalam pembelian barangan sekolah oleh kedai sekolah. Jadi ibu bapa nanti kalau dah dapat buku tersebut, pihak sekolah memohon kerjasama daripada ibu bapa untuk memastikan anak-anak sentiasa membawa buku peraturan ini ke sekolah. Dan buku peraturan sekolah ini murid-murid akan memahaminya melalui program aktiviti yang dijalankan di sekolah yang berfokus kepada menyatakan tentang peraturan-peraturan di sekolah. Berkaitan dengan disiplin pula, pihak Sekolah Kebangsaan Jeram Batu amat mensasarkan bahawa kita kalau boleh mensasarkan sifar salah laku dan sifar punting. Jadi, bagaimana kita nak mencapai matlamat tersebut tentang sifar punting ini ialah kita perlukan kerjasama daripada ibu bapa untuk sentiasa memberikan motivasi kepada anak-anak tentang keseronokan datang ke sekolah. Bagaimana memberikan gambaran-gambaran yang positif apa yang mereka akan dapat di sekolah. Keseronokan apa yang mereka akan dapat di sekolah. Aktiviti-aktiviti apa yang akan dijalankan di sekolah yang dapat memberikan satu motivasi kepada murid-murid ini untuk berminat, untuk rasa rajin datang ke sekolah. Jadi itu antara peranan ibu bapa. Sebab kita nak memastikan bahawa sasaran KPI sekolah iaitu mensasarkan 95% kehadiran murid-murid dapat dicapai. Untuk ketidakhadiran pula, bilangan ketidakhadiran ini akan apabila berlakunya murid-murid yang tidak hadir ini, tindakan-tindakan daripada unit HEM akan dilaksanakan. Antaranya kita akan berikan teguran dan nasihat sekiranya murid-murid ini masih lagi tidak hadir, bilangan ketidakhadiran itu semakin bertambah mengikut bilangan-bilangan kehadiran yang telah ditetapkan. Sekiranya berlakunya ketidakhadiran, seterusnya akan dilaksanakan amaran, surat amaran kepada ibu bapa, surat amaran pertama, kedua, ketiga, dan sekiranya ketidakhadiran masih terus berlaku sama ada ketidakhadiran yang berterusan ataupun ketidakhadiran yang berkala ini masih berterusan sehingga satu tempoh masa yang tertentu, pihak sekolah akan terus menjalankan siasatan, menjalankan tindakan dan ianya akan melibatkan bahagian PPD Pontian. Di dalam disiplin ini juga,
kita ada amalan sasiah, amalan baik sasiah murid, di mana guru-guru ni akan sentiasa memotivasikan murid-murid ini untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu akan diukurlah, akan dicatatkan dalam satu sistem yang kita namakan dia sistem SSDM. Okey. Jadi murid-murid ni kena sentiasa dan berusaha untuk sentiasa bertingkah laku dengan tingkah laku yang positif lah. Okey. Seterusnya berkaitan dengan bantuan murid. Saya ingin jelaskan di sini ialah bantuan-bantuan murid ini yang paling penting ialah bantuan-bantuan KPM. Antaranya bantuan RMT iaitu rancangan makanan tambahan dan juga susu. Bantuan KUAM ataupun kumpulan wang amanah pelajar miskin dan juga bantuan awal persekolahan. Jadi ketiga-tiga bantuan ini kepada murid-murid ini adalah berdasarkan kepada garis pendapatan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kementerian. Pihak sekolah bukan suka-suka hati untuk untuk memberikan bantuan ini kepada semua murid. Kita ada garis panduan yang telah ditetapkan, iaitu garis panduan pendapatan. Jadi di sini apa yang pihak sekolah harapkan ialah ibu bapa harus telus dalam menyatakan pendapatan isi rumah ibu bapa, keluarga ibu bapa dan juga tanggungan, sebab pihak sekolah, pihak unit HEM akan menguruskan pengurusan permohonan bantuan-bantuan ini dan ianya berdasarkan kepada pendapatan ibu bapa. Okey, jadi bagilah pendapatan yang teluslah. Okey. Seterusnya berkaitan dengan RMT juga. Untuk makluman ibu bapa, RMT bermula pada hari pertama persekolahan. Itu untuk tahun 2 hingga tahun 6. Bagi tahun 1 biasanya akan bermula pada bulan Februari. Jadi untuk waktu pandemik ini kita akan mendengar arahan dulu, kita akan dapatkan arahan daripada pihak KPM bila bermulanya RMT ini. Untuk bantuan awal persekolahan pun sama juga, ia akan bermula pada bulan Januari. Walau bagaimanapun kita hanya kita menunggu arahan-arahan seterusnya daripada pihak kementerian, sebab kita pun sekarang faham di zaman di waktu sekarang ni, waktu pandemik, jadi semuanya ada berlaku beberapa perubahan dari semasa ke semasa lah tentang tarikh dan sebagainya. Dan yang terakhir berkaitan dengan SOP, SOP norma baru adanya pandemik ataupun COVID-19 ini. Jadi untuk SOP ini, pertama sekali ialah model pergerakan murid. Jadi pihak sekolah, bagi Sekolah Kebangsaan Jeran Batu ini, model pergerakan murid adalah model pergerakan murid model 2, di mana yang pastinya murid akan dibenarkan pulang secara berperingkat. Maknanya murid itu akan bergerak balik secara berperingkat, tahun 1, tahun 2, tahun 3 hinggalah tahun 6 dan seterusnya secara berperingkat dengan dipantau pergerakan oleh guru-guru. Okey. Seterusnya SOP waktu sampai, antaranya ialah murid masuk daripada pintu belakang dan diambil suhu oleh guru yang bertugas di tempat yang telah ditetapkan. Okey, mereka akan berjalan masuk ikut laluan-laluan yang telah disediakan dengan penjarakan sosial. Kemudian sebelum masuk ke kelas, murid-murid akan mencuci tangan di stesen-stesen yang disediakan. Seterusnya waktu di dalam kelas, murid-murid dipastikan untuk sentiasa duduk di tempat sendiri, tidak berkongsi tempat duduk dan juga tidak berkongsi alatan tulis. Okey, selain itu penjarakan fizikal sentiasa diamalkan dan ini kita harap murid-murid dapat membudayakan SOP norma baru ini dengan lebih baik dari semasa ke semasa lah. Okey. Seterusnya pada waktu rehat. Jadi untuk makluman ibu bapa,
sepanjang waktu pandemik ini, kantin tidak beroperasi iaitu tidak ada jualan makanan dan murid-murid tidak makan di kantin. Mereka makan secara berbungkus di dalam kelas. Jadi bagaimana mereka mendapatkan makanan berbungkus itu ialah guru-guru akan mengambil order waktu pagi kepada murid-murid. Jadi ibu bapa jangan risau. InsyaAllah saya akan masukkan dalam WhatsApp nanti bagaimana prosedur untuk murid-murid order makan pada setiap hari pada waktu pagi. Okay. Jadi waktu rehat ini untuk maklumat ibu bapa, murid-murid akan makan di dalam kelas secara makanan berbungkus. Mereka tidak boleh berkongsi makanan dan juga mereka mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, di tempat yang telah disediakan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudiannya murid-murid dipastikan untuk mengelap meja dengan tisu ataupun kertas tisu selepas makan. Jadi ini antara perkara pentinglah, iaitu murid-murid perlu membawa tisu ke sekolah untuk kegunaan mereka mengelap tangan dan juga untuk mereka mengelap meja, sebab mereka tidak boleh berkongsi tisu dengan murid-murid yang lain. Begitu juga dengan penggunaan tandas. Okey, untuk penggunaan tandas ini, murid-murid akan diberikan gambaran, akan diberikan pengetahuan tentang SOP penggunaan tandas ini dari semasa ke semasa. Simulasi penggunaan tandas ini ada dan kita akan sampaikan, akan berikan kepada murid-murid dan juga ibu bapa dalam bentuk video. Jadi ibu bapa boleh rujuk pada video-video nanti bagaimana simulasi penggunaan tandas, simulasi pergerakan murid di awal pagi, masuk ke sekolah, pergerakan murid-murid balik ke sekolah, pergerakan SOP waktu makan dan sebagainya. Jadi ibu bapa tak perlu risau. Semuanya simulasi-simulasi tersebut itu pihak sekolah ada sediakan. Jadi apa yang kami harapkan ialah sepanjang program transisi untuk murid-murid tahun 1 ini, walaupun berlakunya di rumah, kami mengharapkan ibu bapa sentiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak, memberikan semangat untuk anak-anak untuk belajar. Ini semua amat penting. Jadi pihak sekolah mengharapkan kerjasama daripada ibu bapa untuk terus memberikan sokongan yang berterusan kepada pihak sekolah supaya program transisi tahun 1 ini dapat berjalan dengan baik dan murid-murid sentiasa berada dalam keadaan yang selesa dan selamat sepanjang proses pembelajaran yang berlaku di rumah sebelum mereka dapat datang secara bersemuka di sekolah. Jadi daripada unit HEM khasnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan mengucapkan tahniah kepada ibu bapa kerana menghantar dan mempercayai 100% kepada Sekolah Kebangsaan Jerang Batu untuk sesi persekolahan anak-anak bagi tahun 2021. Jadi apa yang paling penting, kita ni sebagai ibu bapa, pembelajaran itu penting, tetapi yang paling penting ialah penyeburan roh dalam jiwa anak-anak kita ini untuk dia belajar dalam masa yang sama, roh untuk belajar dan berakhlak dengan akhlak yang baik, itu semua akan menjadikan mereka menjadi pelajar yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah kita sama-sama berusaha dan insyaAllah cikgu-cikgu Sekolah Jerang Batu ini insyaAllah akan berusaha untuk memastikan perjalanan persekolahan kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.